minta penjelasan. Terima kasih. Saya maju. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa tiada apa-apa kesalahan. Sama ada Yang Berhormat Menteri ini sedar atau tidak bahawa pada masa pendengaran Royal Commission ni di mahkamah, bahawa adik BK Linggam sendiri memberikan itu bukti bahawa beliau diarah oleh abangnya BK Linggam membawa beg kandungannya wang pada masa malam pukul 11 ke rumah yang Arif Datuk Lau Hok Beng. Sama sekarang ni masih ada jadi itu hakim Mahkamah Rayuan. Bukankah ini satu kesalahan ataupun satu tindakan mesti diambil? Kerana beliau telah beri satu bukti yang jelas bahawa beliau telah bawa beg hitam kandungan wang ke rumah Datuk Lau Hok Beng, seorang itu hakim. Bukankah ini satu kesalahan? Kenapakah tak ada apa-apa tindakan? Terima kasih. Ketua Lau Hok Beng ni bukan ketua hakim. Bagi duit kat dia pun Lau Hok Beng boleh buat apa? Beliau jadi hakim. Hakim, bukankah itu rasuah? Saya nak bagi tahu. Yang Berhormat Menteri, bukankah itu rasuah? Sebentar, sebagai peguam, Menteri nak jawab. Kena faham. Sebagai peguam, Yang Berhormat kena faham. Isunya berbeza di sini. Kalau nak bercakap, hari ini kita bercakap tentang VK Linggam dalam soal kenaikan jawatan hakim. Yang tu kita bincangkan. Kalau nak bincang tentang Lau Hok Beng ambil duit, itu pun saya sebenarnya tak boleh cakap di sidang dewan. Kalau nak cakap kes itu kes lain. Saya berjam-jam bincang di sini. Ini kes berkenaan dengan kalau nak diberikan duit kalau relevan dalam isu Yang Berhormat Menteri, ialah rasuah ini kepada dalam itu Royal Commission. Let the answer Menteri jawab dulu Yang Berhormat. Kalau kita nak bangkitkan tentang VK Linggam patut didakwa kalau dia membawa wang itu beri kepada Yusof Chin. Itu saya sebut saya kata tadi, kalau ada elemen rasuah kita akan ambil tindakan dalam kes soal pelantikan hakim. Soal yang tu soal yang Muhammad boleh bincang lain punya hal, ya. Sebab hakim yang dimaksudkan itu dia tidak ada kuasa untuk melakukan pelantikan kepada hakim-hakim. Jadi sebab itu bukan saya kata tak salah, tapi dalam isu ini kita nak kaitkan VK Linggam dalam isu kenaikan pangkat atau penjawatan hakim-hakim. Jadi itu dia. Tapi saya minta Yang Berhormat. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sungguh tertarik terhadap hujah tadi bahawa bersetuju untuk Yang Berhormat Bukit Gelugor untuk menolong di dalam mendakwa kes ini. Ada Menteri bersetuju untuk mengarahkan Peguam Negara untuk membukakan fail kepada Yang Berhormat Bukit Gelugor supaya membuat bantuan dan juga kuasa diberikan untuk mendakwa sesiapa yang Bukit Gelugor dengan pengalaman yang lama itu untuk mendakwa mereka. Terima kasih. Tidak ada masalah. Yang Muhammad dalam dewan dulu ni nanti dulu. Dalam dewan dulu Yang Muhammad tak ada. Masa kita ada bentang ranah undang, ada cadangan yang baik daripada Bukit Gelugor, betul lah. Dia cadang, kita pindah. Kerana kita tak kira, asalkan dia boleh membantu kita. Cuma nak mengarah Peguam Negara itu bukan kerja saya. Sebab Peguam Negara itu bebas. Mana saya boleh arah? Kalau saya arah, Yang Berhormat akan go to town menceritakan, ini jelas menunjukkan bahawa Peguam Negara itu di bawah pengaruh menteri. Saya tak boleh. Itu terpulang kepada Peguam Negara. Kalau difikirkan, cuma saya boleh kata kalau Yang Berhormat boleh bantu, bantulah. Tapi untuk mendakwa bagi pihak itu terpulang kepada pendakwa Peguam Negara, kerana dia merupakan orang yang bebas dan boleh membuat keputusan kaitan dengan pendakwaan di dalam negara kita. Ya. Sikit. Ya, Kuala Selangor. Terima kasih Menteri. Soalan saya pendek saja. Apakah setelah pengujahan yang dibuat oleh Menteri sebentar tadi, Menteri bersedia untuk membuat komitmen dengan menyatakan apa yang sebenarnya morally wrong dengan izin boleh menjadi politically and legally right dalam kes yang tidak beretika dalam brokering of appointment ini? Apakah Menteri bersedia membuat komitmen itu atau membuat penyataan itu di Dewan Yang Mulia ini? What is politically wrong could be what is morally wrong could be politically and legally right, according to Abraham Lincoln. Terima kasih.
morally dengan legally ni kita kena pisahkan. Perkara yang mungkin morally wrong, tapi daripada segi undang-undangnya mungkin tidak salah. Ini pelajar undang-undang, mula-mula belajar undang-undang, ini yang diberitahu kepada mereka, ya. Tetapi kalau satu perkara itu dianggap sebagai morally wrong dan kita telah pun legislate kesalahan itu sebagai legally wrong, tidak mengapa lah. Tapi sehingga pada hari ini tidak ada itu, ya. Soal morally wrong, you kena berhenti, itu bukan penguatkuasaan undang-undang, itu penguatkuasaan penerimaan ataupun sanction masyarakat. Jadi terpulang kepada dia. Kalau dia nak berhenti atas sukarela hati dia, berhentilah. Tapi kita tak boleh paksa dia, ya. Jadi itu perbezaan morally and legally apa ni, ya. Baiklah, kata bangsa maju. Terima kasih yang buat menteri. Tadi yang buat menteri mengatakan kes Lahore Bank ni, yang Arif yang Lahore Bank ni tak sama dengan kes Wiki Lingam. Tapi yang buat sedar atau tidak bahawa bukti ini telah dikeluarkan dalam mahkamah, sudah jadi satu bukti. Bukankah ini satu kesalahan yang perlu disiasat dan ambil tindakan supaya kita ada kehakiman yang amat bersih? Bukannya oleh kerana kes ni tak sama dengan kes appointment of judges, tetapi kelakuan hakim ni telah dipersoalkan, dan juga beliau dilantik semasa Yusof Chin, dan juga dinaik pangkat daripada hakim Mahkamah Tinggi kepada hakim Mahkamah Rayuan. Masih sekarang itu sitting as a judge dengan izin. Sila beri penjelasan. Tuan Ibu Ketua, lain kali kalau Menteri Jawab datang awal-awal. Menteri Jawab bukan pukul 8 pagi, 11.30 pun lambat datang. Tak tahu apa benda dia buat semalam pun saya tak tahu. Saya nak Vicky Lingam kita bincang tentang appointment judges, pengaruh dia itu. Saya tidak menafikan bahawa apa yang Puan sebut itu betul, tapi yang kita bincang yang ni, yang dekat setengah jam lebih yang ni. Kalau yang saya tak sebut nama lah, hakim tu yang mau pergi buat cek laporan SPRM sama ada kes terhadap dia di jalan atau tidak. Saya bukan mempengaruhi SPRM, saya hanya menjawab di sini apa yang SPRM bagi tahu kepada saya, itu saja, ya. Jadi dalam kes ini yang Muhammad boleh cek dengan SPRM apa telah terjadi. Yang itu saya boleh jawab. Sini kita cuma bincang berkaitan dengan Vicky Lingam, berkaitan dengan pelantikan hakim itu. Syalam nak kena lagi ke? tak puas lagi. Terima kasih. Tapi saya nak kena jelaskanlah dulu ya, bahawa bukan saya tak faham ataupun tak mampu faham, tapi nampak gaya Yang Berhormat Menteri tak mampu memberikan penjelasan, ya. Kerana sekali lagi mengatakan seolah-olah menerima andaian bahawa videotip itu satu lakonan. Walaupun betul Vicky Lingam, tapi mana tahu ada konmen boleh berlakon, mungkin ianya satu lakonan untuk nak impress, nak tunjuk wah ada kuasa, ada pengaruh, ya. Ini merupakan andaian-andaian yang tidak berasas, dan ianya telah jelas terbukti ianya merupakan videotip yang telah diambil tanpa pengetahuan Vicky Lingam sendiri, dan dia telah menunjukkan bahawa dia tidak sedar bahawa dia sedang ditip, dan ini merupakan satu perkara yang jelas merupakan brokering untuk nak dapatkan jawatan, sebagai nak mempengaruhi keputusan sebagai siapa yang akan dilantik sebagai ketua hakim negara. Ianya merupakan satu persoalan yang besar. Ianya ada hubung kait yang direct berhubung dengan persoalan kebebasan institusi kehakiman. Dalam persoalan ini, sekiranya ianya merupakan satu tindakan yang morally wrong sekalipun, sebuah kerajaan yang berwibawa akan menentukan bahawa tindakan diambil, dan orang-orang yang terlibat yang boleh menyebabkan kredibiliti institusi kehakiman itu dipersoalkan, ya, perlu diketepikan. Terima kasih. Jelas lagi tak faham. Memang betul Vicky Lingam tak sah lagi lah. Memang Vicky Lingam yang buat, ya. Pertama, saya beritahu, brokering saya sebut sebentar tadi for appointment of judges bukan merupakan kesalahan. Tak ada, tak payah saya dah jelas, tidak ada akta di bawah akta ini. So tak salah ya? Boleh. Brokering ni tak salah. Memang tidak, bukan, tidak ada akta dalam negara kita
yang boleh mensabitkan kesalahan brokering ini, kerana dia boleh kata dia nak bantu orang ni, nak bantu orang itu, tapi dia cuma kata saja. Apakah benar-benar dia berjumpa dengan Dr. Mahathir, Perdana Menteri pada ketika itu, dan menceritakan PM terus lantik ni? Kita tidak tahu, dan tidak ada, dan kita siasat memang tidak ada. Tidak ada dia pergi berjumpa dengan Perdana Menteri, memberitahu itu bahawa saya telah berbincang dengan Yusof Chin dalam telefon, dan Yusof Chin telah bersetuju nama-nama ini dilantik. PM sila lantik. Tidak berlaku.